Seiring dengan peredaran zaman sebenarnya, kursus yang ditawarkan universiti seharusnya lebih menekankan keperluan semasa industri dan kehendak majikan. Dan semestinya nilai kemahiran insaniah ataupun soft skill juga turut perlu diberi penekanan agar mahasiswa ini kita kata sebagai bersaing secara sihat di alam pekerjaan dan juga pada masa yang sama penerapan pendidikan keinsanan yang berdasarkan nilai cintakan negara, jati diri dan kesukarelawanan agar dapat memupuk graduan yang lengkap dengan ilmu pengetahuan, berdaya saing serta pada masa yang sama mempunyai sifat cintakan negara. Mendalam topik ni tu, kita bercakap berkenaan kurikulum pendidikan masa hadapan. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Man Amin Maktaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum Syahing. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga di hujung sana kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Razali, Pengarah Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya Allah, saya rasa rendah pula kan pakai kod apa semua. Takut sebenarnya, tapi kita nak bercakap berkenaan kurikulum pendidikan masa depan. Kalau secara ringkasnya apa yang boleh ditafsirkan daripada kurikulum pendidikan masa hadapan? Okay, jutaan terima kasih Syahing. Biasanya kalau kita bercerita tentang kurikulum pendidikan masa hadapan, pastinya apa yang terbayang pada kita adalah tentang all these Gs, daripada teknologi, cybergogi, next G, the gamma generation dan juga next G generation of automotive dan sebagainya. Namun saya percaya bahawa pendidikan masa hadapan tidak boleh memisahkan antara teknologi dan juga akar ataupun asas pendidikan. Sebab itu pendidikan masa hadapan harus menggabungkan kedua-dua ini. Apakah akar dan asas pendidikan? Iaitu kalau kita berbalik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, di mana pendidikan adalah suatu proses yang berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi all these Gs adalah tools ataupun teknologi yang boleh kita gunakan untuk merangsang pelbagai elemen yang dapat kita tingkatkan untuk melahirkan generasi masa hadapan. Kenapa saya nyatakan tadi? Kerana saya takut kita golongan pendidik bila dengar pendidikan masa hadapan, kita taksub untuk komplitkan dengan semua elemen-elemen digital, teknikal, robotik dan sebagainya, tetapi kita lupa tentang the content, the G's of pendidikan yang harus kita julang dalam melahirkan insan untuk membantu negara dan juga agama. Baik, ketakutan itu sebenarnya membawakan kepada satu kualiti pendidikan yang unggul di masa akan datang. Namun kalau kita mengikut kepada peredaran zaman kini, teknologinya semakin berkembang, pembangunannya semakin banyak sebenarnya. Kalau kita ikutkan, graduan itu masih lagi susah mendapat kerja, tahap pengangguran itu masih lagi tinggi. Persoalannya, adakah kini silibus-silibus itu akan dirombak semula mengikut kepada kesesuaian kehendak industri, Doktor? Okey, terima kasih Shan dan RTM. Pertamanya bila kita melihat kepada kurikulum masa hadapan, kita harus melihat tiga elemen yang pertama. Yang pertamanya ialah tentang struktur program itu sendiri. Yang kedua ialah teaching and learning, itu bagaimana pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana assessment yang harus dibuat. Bila kita rujuk kepada struktur program itu harus bersifat global. Satu, dia mestilah mempunyai rakan industri dan dia harus melihat kepada pengantarbangsaan yang harus kita ketengahkan tentang kandungan kurikulum yang berkaitan dengan keperluan kerja pada masa hadapan. Sebenarnya bila kita lihat kepada beberapa kajian, contohnya daripada Job Street yang buat kajian, apakah bidang pekerjaan yang baru pada dalam tahun 2030? Inilah pihak universiti sedang melihat bagaimana kita nak merancang satu struktur program yang menggabungkan beberapa elemen. Contohnya kita menggabungkan kemahiran dari STEM, FTV, kemudian kita katakan kita transplantkan, maknanya kita transformkan perkara-perkara baru dalam bidang pendidikan supaya pelajar-pelajar ini dibekalkan dengan ilmu yang dapat diberi persaingan kepada mereka. Contohnya kita perkenalkan mata pelajaran ataupun kursus yang berkaitan dengan key ekonomi. Macam mana kita perkenalkan key ekonomi dan bagaimana kursus keusahawanan diterapkan. Ini di antara elemen utama. Dan dari segi globalnya, kita telah membuat beberapa kerjasama dengan beberapa buah universiti di luar negara. Antaranya kita bekerjasama dengan Universiti Harvard dalam menghantar pensyarah kita, dan dalam masa yang sama kita sedang mengusahakan dengan beberapa buah universiti yang terkenal, yang dalam top 100 universiti yang berkaitan dengan kurikulum kita. Dan model yang kita gunakan dalam membuat semakan yang Datuk VC sendiri sebutlah
total perubahan yang total. Maknanya kita perlu mengubah satu struktur dimensi baru kurikulum masa depan khusus kepada bidang pendidikan, dan ini yang dibuat oleh UPSI. Ya, ataupun kita katakan dia mengubah struktur landscape kepada pendidikan di universiti, dan impak dia ialah bila berlaku perubahan di dalam universiti UPSI contohnya, dia akan berperubahan kepada penempatan guru-guru ataupun kepada sekolah-sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sebagainya, dan kita sudah sebenarnya kita sudah kurang bergantung kepada dari aspek penempatan guru dan sebagainya, tapi kita memerlukan satu bentuk pelajar yang kita latih adalah pelajar yang betul-betul dapat diterima oleh pasaran, oleh Kementerian Pendidikan sendiri dan pasaran-pasaran sekolah swasta, sekolah antarabangsa. Sebab itu kurikulum kita harus melihat 3 elemen yang utama tadi yang saya sebut tadi. Pertama ialah fleksibel dari segi kandungan strukturnya, yang kedua bagaimana penyampaian teaching and learning itu, dan yang ketiga ialah bagaimana assessment yang berbentuk holistik. Teaching and learning itu harus disampaikan sebagaimana yang Datuk kata tadi, sesuai dengan generasi G itu. Sebab kita perlu melihat kepada online distance learning, massive online courses dan sebagainya. Ini merupakan satu cara sebagaimana yang kita tahu tadi. Sebelum ini telah dibincangkan tentang IPL A dan IPL Q. Ini pun sebahagian daripada yang kita terokai bentuk struktur kurikulum baru supaya graduan UPSI ini bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam tempoh 2025-2030 dan sesuai pada zaman itu. Dan inilah kita katakan elemen pendigitalan itu tidak boleh kita elakkan bila kita bersama dengan generasi G yang disebut oleh bagi Datuk tadi. Doktor, saya suka dengan perkataan holistik yang Doktor gunakan. Mungkin dalam kita melihat kepada holistik itu sendiri, kepelbagaian dalam seorang graduan itu sendiri, sudah cukup untuk meletakkan mereka ini di tempat yang selesa. Maksudnya keluar dari universiti sudah dapat kerja dan sebagainya. Tapi masih lagi ada pengangguran dan sebagainya. Mungkin nilai kemahiran insaniah ataupun soft skill itu perlu diterapkan. Mungkin dari pandangan Datuk sendiri, apa antara soft skill yang perlu diterapkan pada masa kini? Ya, terima kasih Syai. Saya nak bagi contoh Syai sendirilah. Allahuakbar. Pelajar dalam bidang kejuruteraan terlibat dalam pengacaraan. Jadi pendidikan masa hadapan harus melahirkan insan yang holistik, yang mempunyai jati diri yang tinggi, yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Dan seperti mana kita tahu, kehidupan di luar sana bukan macam cerita Hollywood. Bukan macam cerita Netflix. You keluar-keluar akan terus dapat kerja ke, dan you akan bawa BMW dan sebagainya. Kehidupan adalah satu proses yang memerihkan namun mengujakan. Kerana itu adalah kehidupan. Jadi saya percaya bahawa kurikulum masa hadapan selain daripada macam saya cakap tadi lah, semua ada teknologi yang kita nak terapkan, kita harus memupuk nilai-nilai ini. Jadi apabila pelajar-pelajar itu keluar, mereka bukan menjadi pencari pekerjaan, tetapi menjadi orang yang kreatif dalam mereka ruang pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ni begitu aktif dan dalam key ekonomi, gig ekonomi dan sebagainya. Kalau kita perhatikan perniagaan-perniagaan dijalankan, dan anak-anak muda hari ini, Prof Rahim, dia tak segan nak berjaga. Kan ini semua saya rasa inisiatif daripada KPT, daripada kementerian, daripada kerajaan yang menggalakkan. Jadi kalau tanya saya, we need pelajar yang holistik, yang mempunyai resilience yang kuat, mempunyai jati diri dan melihat masalah itu sebagai peluang, bukan masalah sebagai masalah, tapi melihat masalah sebagai peluang. Dan insya-Allah kurikulum masa depan, kalau tanya saya, harus berfokus kepada ini. Kerana untuk menjangka masa hadapan adalah suatu perkara yang sangat-sangat sukar. Kita tak tahu apa yang kita jangkakan. Betul, apa pengajian yang kita laksanakan hari ini dengan perubahan teknologi yang berlaku begitu cepat, mungkin dalam masa 5 tahun lagi pekerjaan dalam bidang itu dah tak ada. Betul. Tetapi sekiranya kita fokuskan kurikulum kita pada menyediakan pelajar, insan, individu yang holistik dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan dengan sikap-sikap globalnya, dengan teknologinya, dengan multitaskingnya. Contohnya ada di sebelah saya ni. Allah. Kan? Jadi kali dah puji jadi tak, honestly, saya teruja dengan you dalam bidang kejuruteraan pergi ke pengacaraan. Ini menunjukkan kualiti pelajar-pelajar yang ada di Malaysia. Jadi saya percaya itulah fungsi dan peranan pendidikan. Kali ketiga Datuk puji, kita kena belanja moreh tu. Kita dah bincang tadi. Datuk, tadi Datuk ada cakap berkenaan dengan graduan yang bersikap global, attitude-nya global dan sebagainya, dan juga Doktor ada bercakap berkenaan pengantarabangsaaan pelajar itu sendiri. Mungkin apa sebenarnya signifikan terhadap pengantarabangsaaan itu sendiri? Adakah pendidikan di Malaysia ini sudah tidak cukup bagus sampai nak hantar ke luar negara, Doktor?
Perkara yang pertama, bila kita bicara tentang antarabangsa, kita perlu merujuk kepada kemampuan pelajar itu. Kemampuan pelajar untuk bersaing dalam pekerjaan mereka. Sebab itu saya ambil contoh di UPSI. InsyaAllah pada kemasukan pada bulan September ini nanti, kita memberikan satu ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kemampuan ataupun daripada bantuan daripada UPSI sendiri, kita akan salurkan pelajar-pelajar yang bagus dalam bidang akademiknya. Kita akan tempatkan mereka dua saluran. Satu, mempunyai hubungan dengan antarabangsa. Mereka akan ditempatkan membuat latihan industri antarabangsa. Dalam masa yang sama, mereka juga membuatkan satu pembelajaran di UPSI. Jadi kita membuat satu pertukaran dari segi ilmu dan kurikulum itu sendiri. Sebab itu, bila kita katakan semakan sebesar-besaran ini, kita harus membuat satu mapping di antara kurikulum di beberapa buah universiti. Sebab oleh kerana UPSI sudah berada di ranking yang agak bagus dan memang kami bangga dengan ranking itu, kita akan memilih beberapa buah universiti terutama di luar negara. Contohnya saya beri dengan program pendidikan kanak-kanak. Kita akan bersama dengan Sydney University, yang kita akan melihat bagaimana pelajar ini boleh disalurkan 2 tahun di UPSI, 2 tahun lagi akan mungkin berada di Universiti Sydney untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian dalam masa yang sama, kita melihat kepada antarabangsa ini kepada penguasaan bahasa. Pelajar UPSI diwajibkan menguasai 3 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa asing. Bahasa asing ini tujuannya tidak bukan untuk memberikan satu added value kepada mereka untuk pekerjaan. Saya ambil contoh Fakulti Pengurusan Ekonomi. Contohnya mereka mewajibkan pelajar-pelajar ini mengambil bahasa Mandarin. Sebahagian daripada struktur khusus dalam bidang pengurusan perniagaan, keuangan, Islam dan sebagainya harus. Jadi ini merupakan satu ruang kepada mereka. Bukan saja pasaran kerja mereka nanti berada di Malaysia, ada kemungkinan kepakaran mereka ini akan dibawa keluar negara. Begitu juga dengan saya ambil contoh, saya ini bawa contoh sebab saya menjaga program akademik di UPSI. Kita ambil program pendidikan kanak-kanak. Ramai pelajar kami yang sudah pun ditempatkan di Singapura contohnya. Di negara-negara Indonesia. Di tempat mereka beri pekerjaan. Sebab itu antarabangsa ini memberikan pengalaman mereka dalam masa yang sepanjang pandemik ini. Kita membuat antarbangsaan, mobility khusus kita laksanakan. Kita bersama dengan beberapa buah universiti di Indonesia contohnya, kita buat pertukaran khusus. Dan sebelum berlaku pandemik sebenarnya, berlaku COVID-19, kita buat pertukaran pelajar melalui ISEP, International Student Exchange Program ni, kepada pelajar-pelajar hanya yang bagusnya ISEP ni lah diberikan khas kepada UPSI. Sebab pelajar-pelajar dalam bidang, saya ambil contohlah, saya pernah mengendalikan Fakulti Pembangunan Manusia, pelajar psikologi yang berada di Australia, di US, di UK dan sebagainya. Ini memberikan kematangan kepada mereka bila mereka balik, dan kursus-kursus itu telah disetarakan dan mereka tidak perlu mengambil kursus itu di UPS. Ini di antara kelebihan antarabangsa itu bila kita buat di kalangan pelajar. Sedikit je lah saya nak menjawab soalan Syai tadi. Kenapa kita nak hantar pelajar kita keluar negara? Bukanlah bermakna kurikulum kita tidak bagus. Tidak. Dengan dunia hari ini, dunia global, dunia tanpa sempadan dan sebagainya, saya rasa pelajar-pelajar di Malaysia dah boleh meneroka pasaran antarabangsa. Ini menunjukkan kualiti pendidikan kita. Pelajar-pelajar kita mula diterima. Dan seterusnya, yang paling penting ialah saya percaya bahawa walau di mana mereka berada, mereka adalah rakyat Malaysia yang sentiasa berbangga dengan negara kita dan akan menyumbang kembali. Saya pernah berkhidmat di Amerika Syarikat selama 3 tahun, 2014-2017. Ramai rakyat-rakyat kita yang bertugas di Amerika Syarikat, di World Bank, di IMF dan sebagainya. Tetapi they are proud nation dan dalam masa sama mereka juga menyumbang. So ini sebenarnya saya rasa adalah satu peluang kepada Malaysia untuk melahirkan tenaga-tenaga global yang dapat berkhidmat di peringkat dunia dan seterusnya mengharumkan nama Malaysia yang tercinta. Baik. Datuk, yang berbagi Datuk, Doktor, masa mencemburui kita. Saya yakin UPSI sudah bersedia untuk menempuh pasaran global sebenarnya dan sudah bersedia untuk merencana semula sistem pendidikan negara agar lebih unggul dan juga agar lebih mendapat tempat di mata industri. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Amin Maktaf, Naib Chancellor UPSI, dan juga Profesor Mak Yah Dr. Abdul Rahim Razali, pengarah akademik UPSI. Minta maaf kerana masa kita sangat sukuk hari ini. Mungkin kita boleh ke UPSI lepas ni, Datuk. Boleh. Kita bersiaran langsung di UPSI. Dengar tu penerbit katanya. Awal kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.